A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ni kita nak belajar terus kepada subjek sirah. Semua orang boleh buka muka surat 33. 33. Okey, Muallimah terus start ya, takut video panjang. Okey. Perkembangan dakwah dari sudut qanun ataupun perundangan. Islam merupakan cara hidup yang sempurna di dalam kehidupan. Pada awal dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baginda memberi penekanan berkaitan akidah, akhlak, ibadah dan perundangan. Perundangan Islam yang pertama dalam sejarah ditulis pada tahun pertama Hijrah bersamaan 622 Masihi. Ia dinamakan sebagai Piagam Madinah. Dalam melaksanakan dakwah kepada manusia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah melalui peringkat. Ada dua peringkat. Peringkat yang pertama di Mekah. Perundangan di Mekah berlaku sekitar 610 Masihi sehingga 622 Masihi. Peringkat kedua di Madinah. Pada peringkat ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjaya menggabungkan pelbagai kaum. Okey. Terus ke sebelah. Perundangan Mekah pada tahun 610 Masihi sehingga 622 Masihi. Ketika di Mekah, Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul. Baginda telah mengambil langkah untuk memperbaiki akhlak bangsa Arab Mekah. Ajaran yang disampaikan pula menitik beratkan aspek akidah dan menghapuskan perbuatan syirik, di samping menerangkan akhlak-akhlak mulia kepada manusia iaitu Al-Quran yang diturunkan di Mekah banyak menyentuh tentang bangsa mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengajak manusia memikirkan tentang kejadian alam. Seterusnya, bangsa mereka supaya meninggalkan segala amalan sesat yang terdapat dalam kehidupan mereka. Dakwah yang disampaikan ini dapat dilihat dalam firman Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Surah Al-Anbiya ayat 25. Maksudnya, dan kami tidak mengutuskan sebelummu, yakni wahai Muhammad, seorang rasul pun melainkan kami wahyukan kepadanya bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan aku. Oleh itu, beradatlah kamu kepadaku. Okey. Maknanya dalam surah ini Allah telah berfirman dalam Al-Quran bahawa Nabi telah pun berusaha untuk membawa syiar Islam, dakwah. Banyak yang Nabi telah berjaya lakukan ketika ini, iaitu mengajak manusia memikirkan tentang kejadian alam dan banyak lagi yang macam tadi Muallimah terangkan. Okey, bismillah. Perundangan Madinah. Nabi Muhammad berjaya menyatukan penduduk Madinah yang terdiri daripada kaum Khazraj, Aus dan Yahudi. 3 kaum: Khazraj, Aus dan Yahudi. Nama Yathrib ditukar kepada Madinah yang bererti bandar. Nabi Muhammad menyusun masyarakat Madinah berlandaskan Piagam Madinah. Ada 3. Yang pertama,
Baginda membentuk perundangan dengan membina masjid. Nabi bina masjid dulu. Lepas tu masjid merupakan dekat masjid ni lah Nabi buat macam-macam. Yang pertama, masjid merupakan tempat beribadah. Ini memang kita tahu, memang dekat masjid kita memang wajib untuk beribadah. Memang tempat kita beribadah lah. Lepas tu menyampaikan ajaran Islam, macam ceramah dan sebagainya. Menyelesaikan masalah. Ya, biasanya zaman-zaman Nabi dulu sering melakukan mesyuarat ataupun meeting di masjid ataupun surau, bersosial dan berkumpul serta sebagai pusat pentadbiran. Nampak Zaman Nabi, masjid adalah tempat utama untuk masyarakat melaksanakan apa orang panggil persaudaraan dan pelbagai aktiviti lah yang dilaksanakan di masjid. Maknanya dekat masjid ni sangat hidup. Masjid ni hidup, sangat hidup. Macam-macam aktiviti dilakukan di masjid. Yang kedua, Nabi Muhammad mempersaudarakan kaum Ansar dengan Muhajirin bagi mewujudkan persefahaman. Kaum Muhajirin memulakan hidup baru dengan pertolongan kaum Ansar. Persaudaraan itu terbentuk kerana Allah Subhanahu Wa Taala dan mereka sanggup mempertahankan saudara mereka dengan apa cara sekalipun. Nampak Yang ketiga, mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi supaya bersama mempertahankan Madinah dari ancaman luar. Nabi Muhammad memberi jaminan kepada kaum Yahudi tidak akan memerangi mereka, menegakkan keadilan untuk semua. Nampak? Waktu zaman Nabi pun ada hitam putih melakukan perjanjian. Maknanya macam zaman kita sekarang ni pun ada juga perjanjian yang dilakukan kan. Jadi bila kita buat macam tu, barulah benda tu akan terlaksana. Banyak contoh dia, nanti boleh mah. Okey, Nabi Muhammad telah mengambil kira hak-hak semua penduduk agama, tidak berlaku berat sebelah. Baginda telah membentuk kesatuan politik dengan membuat perjanjian dengan semua penduduk Madinah agar dapat mempertahankan Madinah. Nampak Nabi Muhammad sendiri sangat-sangat mengambil berat setiap kaum, setiap manusia, setiap individu. Terlalu teliti Nabi menjaga kita. Sampaikan dia tidak berat sebelah. Nampaknya begitulah yang Nabi telah telah laksanakan pada ketika zaman pada suatu ketika dahulu. Okey, kita pergi ke tajuk seterusnya, kesan perundangan Islam kepada dakwah. Kesan bersesuaian dengan masyarakat majmuk yang berbilang kaum dan bangsa. Ini kesan dia. Apabila Nabi membuat perjanjian itu, jadi kesan dia sangat baik. Inilah yang berlakunya. Yang kedua, mempunyai peraturan yang boleh diterima oleh semua penduduk, tidak kira kaum. Macam tadi Muhammad kata, ada 3 kaum, Khazraj, Aus dan Yahudi. Boleh menyatukan masyarakat yang terdiri daripada pelbagai kaum dan bangsa, mewujudkan keharmonian dan mengelakkan permusuhan. Maknanya waktu zaman pemerintahan Nabi ni langsung tidak ada permusuhan. Kalau boleh memang nak buat aman je. Macam tu jugalah yang berlaku pada zaman sekarang. Kita nampak juga macam mana pentadbiran negara dan sebagainya lah. Okey, membentuk politik dan mempertahankan negara, merangka persefahaman di antara penduduk Islam dan yang bukan Islam. Apabila orang Islam mentadbir negara, orang yang bukan Islam pasti akan dijaga baik oleh pentadbiran bawah Islam. Itu yang berlaku pada zaman Nabi dulu. Dan sepatutnya di negara kita pun, apabila Islam itu berada sebagai pemerintah, Islam itu pasti akan menjaga kebajikan orang bukan Islam. Seperti itulah semuanya bakal berlaku waktu zaman Nabi dulu. Segala yang dah berlaku waktu zaman Nabi dulu,
sedikit demi sedikit telah berlaku di zaman sekarang. Kita nampak sendiri macam mana betapa susahnya Nabi keluar berdakwah, ingin mengajak semua orang untuk untuk memeluk agama Islam. Bila dah memeluk agama Islam, Nabi sangat menjaga orang yang telah berjaya masuk Islam untuk dengan menjaga bajikan. Bukan sekadar orang Islam saja, tetapi orang yang bukan Islam pun tetap ada haknya yang tersendiri. Okey? Sebelah kita nak habiskan tajuk ni sampai masuk 38. Prinsip penting perundangan Islam. Al-Quran dan Al-Sunnah adalah sumber hukum. Ini adalah rujukan yang Nabi kesatuan umat dan kedaulatan negara, kebebasan kehidupan dalam negara, hak dan tanggungjawab dalam mempertahankan keamanan negara, hubungan baik dan saling bantu-membantu di dalam masyarakat, tanggungjawab perintah menegakkan keadilan, kebebasan beragama dan tanggungjawab terhadap bukan Islam. Macam mana cakap tadi kan? Okey, perundangan Islam banyak menyumbang kepada perkembangan dakwah Islam. Telah manusia akan tertarik kepada sistem yang baik, lengkap dan tersusun dalam pentadbiran dan pengurusan. Okey, benda ni adalah benda yang paling penting dalam kehidupan seharian kita. Setiap manusia itu pasti akan sangat-sangat menyukai perkara yang baik, lengkap dan tersusun dalam pentadbiran dan pengurusan. Dalam apa-apa jugalah. Okey, macam awak dalam situasi awak sendiri, dalam konsep sekolah, bila sistem itu baik, lengkap dan tersusun, maknanya pengurusannya mudah untuk kita lakukan. Contohlah macam contoh apa pengawas lah. Okey, pengawas kan. Okey, pengawas dia ada sistem yang baik, nampak lengkap, tersusun. Contoh tersusun ni apa? Ada peraturan untuk bertugas kan. Pengawas mesti kena bertugas. Lepas tu pentadbiran ni orang atas. Siapa? Guru yang akan menyusun pengawas untuk bergerak dengan cara yang baik. Dan ni pengurusan, nampak? Pentadbiran dan pengurusan. Bila orang atas baik, maksudnya bila pentadbiran dan pengurusan tu bagus, maknanya orang bawah pun akan baik je, ikut je apa yang telah disusun oleh orang atas. Faham Nabi Muhammad seorang pemimpin yang bijak kerana pada awal hijrah baginda telah menyusun dan merangka perundangan, menyusun strategi pembangunan Islam yang kukuh dan disegani. Awak nampak? Daripada zaman Nabi sendiri, Nabi telah membina dan menyusun sebaik-baiknya cara untuk mentadbir negara. Jadi apa yang telah Nabi susun, apa yang telah Nabi bina, apa yang telah Nabi susun strategi, benda inilah yang sepatutnya orang Islam ikut. Setelah kewafatan baginda, sistem perundangan Islam diteruskan oleh Khalifah Al-Rashidin. Nabi adalah permulaan. Nabi adalah orang pertama yang membina perundangan Islam perundangan Islam. Selepas Nabi, khalifah yang seterusnya mengikut. Kita kena ingat apabila kita menjadi orang pemula, bila kita memulakan sesuatu yang tidak pernah orang lakukan dan orang ikut seterusnya, pahala dia terlalu banyak. Pahalanya terlalu banyak. Contohlah kalau macam awak student kan, awak cuba buat perkara yang baik di sekolah, susun slipper tanpa dilihat oleh orang lain. Lepas tu orang tak nampak, tapi Allah tahu kamu buat. Jadi pahala tu akan dapat. Jadi kita kalau nak dapat pahala, kita kena buat tanpa orang tahu. Biar orang nampak buruk kita je. Orang nampak buruk kita, tapi yang tahu hanyalah Allah. Tadi sama mana ni. Okey. Dengan kekuatan pentadbiran yang tersusun, akhirnya Islam telah tersebar ke seluruh dunia. Sampailah sekarang kan. Bermulanya Islam ini di mana? Di Mekah, di Madinah. Dan sekarang kita sangat-sangat bersyukur sebab Islam berjaya sampai ke Malaysia. Bila Islam berjaya sampai Malaysia, semua kaum Melayu
100% memeluk agama Islam. Sebelum ni kalau orang yang sebelum ni orang Melayu yang tidak memeluk agama Islam adalah agama Buddha, agama Buddha. Tapi bila Islam sampai ke Malaysia, tempat pertama Islam sampai adalah di Melaka. Bila Islam berada sampai Malaysia, Melaka, agama itu tersebar ke seluruh pelosok negeri. Sampailah sekarang. Jadi kita sebagai orang Islam kena bersyukur. Sebab apa? Sebab kita dilahirkan sebagai seorang Islam. Benda ni dah banyak kali dah Imam cakap. Kita kena bersyukur sebab kita telah dilahirkan sebagai orang Islam. Cumanya nak tak nak je lah untuk melaksanakan ataupun mengamalkan apa yang telah Nabi ajar kepada kita. Sebab apa kau malah kata kita bersyukur? Kita ni dilahirkan saja telah menjadi orang Islam. Tetapi kesian kepada kita punya saudara mara yang bukan beragama Islam, iaitu orang Cina, orang kafir, orang Kristian, kan? Yang dia tidak memeluk agama Islam. Jadi kalau dia meninggal, semestinya dia akan masuk ke dalam api neraka. Tetapi kita dah memeluk agama Islam, kita tetap akan masuk syurga. Tetapi perlu ditapis jika kita melakukan dosa. Kita akan ditapis. Allah akan memberi balasan kepada kita apa sahaja dosa yang telah kita lakukan di dunia. Selepas selesai kita dihisap, barulah kita akan masuk ke dalam syurga. Jadi kita ni sebagai umat Islam sepatutnya, dan memang dah dilahirkan sebagai Islam, kena mengamalkan Islam. Dan yang paling penting sebenarnya, paling kurang pun kita kena menyampaikan walaupun satu ayat kepada orang bukan Islam. Dia nak terima, tak apa. Kalau dia tak terima, kalau dia tak nak terima, tak apa. Kalau terima, alhamdulillah. Sebab apa Muhammad cakap macam tu? Sebab kalau kita dah meninggal nanti, dekat akhirat nanti, kalau kita dah meninggal nanti, kalau kita ada kawan yang bukan beragama Islam, dia akan tanya kita, kenapa waktu di dunia engkau tidak pernah mengajak aku untuk memeluk agama Islam? Dia akan tanya. Dan awak nak cakap apa? Awak tak ada jawapan kan? Jadi kita selamat tak dekat akhirat nanti? Tanya balik lah. Kita kena banyak tanya balik, banyak muhasabah balik. Bukan senang ingin menyampaikan dakwah tapi kita kena kuat. Okay, sambung. Banyak pula nak cakap. Nabi Muhammad berjaya membentuk sebuah negara Islam di Madinah yang lengkap sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Faman اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Surah Al-Maidah ayat 2. Maksudnya, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agama kamu dan telah aku cukupkan kepadamu nikmatku dan telah aku redha Islam itu menjadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa kerana kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Banyak kali kita bermuhasabah diri. Jika kita banyak melakukan dosa, ingat balik dan perbanyak-banyakkan melakukan solat taubat, minta maaf kepada Allah, minta ampun. Okey, itu sahaja. Okey, Mak Imam bacakan penghayatan. Sistem perundangan Islam adalah sistem yang adil dan berlandaskan Al-Quran dan Al-Sunnah. Masjid merupakan pusat ibadah dan pusat kegiatan umat Islam. Undang-undang yang dipatuhi oleh rakyat akan menjadi keharmonian keluarga. Okey, itu sahaja kerja nanti Mak Imam bagi ya. Okey, Assalamualaikum.